This call is now being recorded. Okey, boleh. Baik. Okey, mari kita mulakan. Saya tengok awak semua dah. Ya saya. Nombor berapa? Nombor 7. Ha? Buku tulis Buku tulis nombor 7. 7. Cikgu tak kuat. Tak muat? Tak kuat? Okey, Suara tak kuat. cikgu slow. Baik, suara saya slow. Okey, baik. Cubaan suara. Dengar tak? Fik, dengar tak Fik? Slow lagi. Dengar. Cikgu, buku tulis ke buku nota? Buku tulis, buku nota, buku yang sama. Buku nombor 7. Tengok dekat video yang pertama dulu. Saya dah cerita dah. Pendidikan jasmani punya buku nombor 7 ke? Ya, bukan. Buku yang besar. Kalau tak ada buku besar baru pakai buku nombor 7. Macam tahun lepas lah, masa tahun 1. Masa awak satu intan dulu, buku tulis awak tu, yang besar tu. Ya betul, yang macam buku Zana Rahim ni. Ada. Kalau tak ada buku besar baru pakai buku nombor 7. Tapi nanti saya yang kena marah sebab orang lain pakai buku besar, awak pakai buku nombor 7. Apalah, tak kisahlah. Janji awak tulis nota. Okey, boleh kita mula? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi dan selamat kembali ke sekolah minggu hadapan. Kan minggu depan kita nak balik ke sekolah balik kan? Okey, pastikan buku-buku awak dah bersedia, alat tulis, pakaian semua dah bersedia. Kita nak kembali ke sekolah balik macam tahun lepas. Dengan penjarakan fizikal dengan SOP yang ketat. Nanti kita akan makan dalam kelas macam biasa macam tahun lepas. Yang awak berebut nak kutip sampah tu, ingat tak? Sampai nangis-nangis berebut nak kutip sampah. Macam itulah tahun lepas. Nanti kita nak masuk sekolah balik. Okey, baik. Pada hari ini, hari Google Meet terakhir kita akan sambung topik pada minggu lepas. Okey, sebelum itu saya mohon awak mute kan Awak mute dulu, nanti bila saya suruh buka kepada soalan baru awak tanya soalan. Okey, baik. Kita nak sambung pelajaran minggu lepas. Okey, kita nak sambung pelajaran minggu lepas. Kalau pada minggu lepas kita telah belajar mengenai tumbuh-besaran manusia. Awak dah belajar, sekejap kita tengok. Kita tengok balik minggu lepas punya Okey, ini minggu lepas punya. Okay, siapa yang tak join Google Meet minggu lepas, awak boleh tengok dekat link YouTube yang saya telah berikan. Sebab setiap kali Google Meet, saya akan record Google Meet tersebut dan saya akan upload dalam YouTube. Sama juga macam Google Meet pada hari ini. Saya sedang record, nanti saya akan upload dalam YouTube. Supaya kawan-kawan awak yang tak join, diorang boleh tengok balik kemudian pada hujung minggu nanti. Ataupun awak sendirilah sebelum nak masuk sekolah minggu depan. Awak nak ulang kaji balik. Awak nak ingat balik. Sebab nanti bila naik sekolah nanti, mestilah saya akan tanya kan apa yang kita dah belajar masa PDPR ni dekat rumah kan. Awak nak ulang kaji balik, awak boleh tengok balik YouTube, link-link YouTube yang telah saya berikan dalam grup WhatsApp dekat kelas awak. Selalunya saya akan bagi pada hari Sabtu. Okey. Ini adalah topik pada tahun lepas, pada minggu lepas. Topik pada minggu lepas iaitu pembiakan dan tumbuhbesaran manusia. Kita dah belajar mengenai macam mana manusia membiak, iaitu melahirkan anak. Kemudian kita dah belajar semasa apabila kita membesar, kita semakin tinggi, semakin berat, saiz kita bertambah. Kita dah buat latihan pun minggu lepas. Jadi kita nak sambung pada hari ini subtopik yang seterusnya iaitu perwarisan manusia. Okey, dalam subtopik ini apa yang awak perlu tahu adalah yang pertama, kita mewarisi ciri daripada siapa, dan yang kedua, apakah ciri yang boleh diwarisi. Okey, baik. Perwarisan. Okey, perwarisan ini adalah satu
subtopik di mana kita akan belajar mengenai apakah ciri-ciri dia. Ada soalan ke yang angkat tangan? Kalau ada soalan awak boleh tulis dekat ruangan chat, nanti saya akan bacakan semasa kelas ya. Okey, baik. Kita pewarisan ni adalah apa yang kita wariskan ataupun apa yang kita dapat daripada ibu, ayah, nenek, datuk ataupun keturunan. Nanti kita akan tengok video, awak akan faham dengan lebih lanjut. Kemudian apa yang kita boleh warisi, daripada siapa kita warisi nanti. Okey, jadi seterusnya saya nak tunjukkan video. Apakah itu pewarisan? Alright. Ini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pelajaran kita masih di bawah unit yang sama, iaitu unit 3 manusia. Dalam unit 3, kita akan belajar tentang pembiakan dan tumbesaran manusia. Okey, pembiakan dan tumbesaran manusia. Ini kita dah belajar minggu lepas. Mari kita lihat objektif pembelajaran di dalam unit 3 dahulu. Ini adalah objektif pembelajaran dalam unit 3. Kita perlu mencapai ke-6 objektif ini untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai tumbesaran dan pewarisan manusia. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lepas, kita telah mencapai 3 objektif. Objektif pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran melalui objektif yang keempat. Okey. Pada minggu lepas kita dah belajar yang pertama tu cara manusia membiak, iaitu melahirkan anak. Itu kita dah belajar minggu lepas. Lepas tu minggu lepas juga kita dah belajar mengenai perubahan pada diri sejak dilahirkan. Awak dah belajar apabila kita semakin membesar, apa yang berubah? Saiz kita bertambah, ketinggian kita bertambah, berat kita bertambah. Okey. Mari kita ingat semula cara manusia membiak. Membiak bermaksud menambah bilangannya. Manusia membiak bermaksud manusia menambah bilangannya. Bagaimanakah cara manusia membiak? Bagaimanakah cara manusia membiak? Melahirkan anak. Kalau haiwan ada 2, bertelur 1, melahirkan anak 1. Tapi kalau manusia, satu saja cara kita membiak, itu melahirkan anak. Cara manusia menambah bilangannya. Masihkah kamu ingat lagi? Betul. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Objektif yang kedua, perubahan pada diri sejak dilahirkan. Adakah kamu ingat lagi? Ketika manusia dilahirkan, ia berada di peringkat yang pertama, iaitu bayi. Kemudian ia membesar menjadi seorang kanak-kanak. Kemudian dia akan membesar mencapai usia remaja. Dan akhir sekali dia akan meningkat dewasa. Banyak perubahan yang berlaku semasa manusia membesar. Yang pertama, manusia bertambah tinggi. Kemudian bertambah berat. Manusia juga bertambah saiz. Okay, ini yang minggu lepas juga. Kita dah belajar apabila kita membesar, kita akan bertambah saiz, bertambah berat dan bertambah tinggi. Okay. Objektif yang ketiga adalah tumbesaran berbeza antara individu. Pada bagaimanakah kamu memahami ayat ini? Ya, ini sebagai contoh. Di dalam kelas 2 Ibn Khaldun, ada Haziq, Diana, Sofia dan Raju. Mereka memiliki berat yang berbeza. Mereka juga memiliki tinggi yang berbeza. Mereka juga memiliki saiz kasut yang berbeza. Ini bermaksud tumbesaran adalah berbeza walaupun pada usia yang sama. Okey, tadi dia nak ceritakan, dalam kelas kita, walaupun kita semua baru darjah 2, tetapi saiz kita berbeza. Contohnya saiz saya kecil. Saiz kawan saya tu besar sikit, yang kawan saya sebelah sini pula tinggi, walaupun semuanya baru 8 tahun.
Tapi dia punya saiz dia berbeza, tinggi yang berbeza, berat yang berbeza. Okay. Sekarang mari kita sambung pelajaran kita dalam objektif yang keempat, iaitu anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunan. Okey, ini yang kita nak tengok pada hari ini, iaitu anak, iaitu kita lah, mewarisi ciri daripada ibu, bapa atau keturunan. Keturunan tu siapa? Datuk nenek, moyang dan sebagainya. Apa maksud anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunan? Jangan risau, mari cikgu terangkan. Untuk memahami objektif ini dengan lebih dalam lagi, mari kita perhatikan keluarga besar Ali dan Alisha. Ini ialah pokok keluarga Ali dan Alisha. Mari perhatikan ciri yang terdapat pada Ali. Ali memiliki ciri warna kulit yang cerah. Ia memiliki warna kulit yang sama seperti ayahnya. Ibu Ali juga memiliki warna kulit yang cerah. Jadi warna kulit Ali diwarisi dari warna kulit ayah dan ibunya. Mari lihat pula kakak Ali iaitu Alisha. Kakak Ali mempunyai warna kulit yang berbeza daripada ayah dan ibunya. Okey, ni apa yang sedang ditunjukkan dalam video ni adalah keluarga Ali. Okey, keluarga Ali yang mengandungi ayah dia, ibu dia, Ali sendiri dan ini kakak dia. Okey. Jadi tadi dia cerita kulit Ali ni dia cerah. Jadi dia ikut macam ayah dan ibu dia. Tetapi tiba-tiba kakak dia pula kulit kakak dia sedikit gelap. Logik tak? Awak rasa logik tak? Ayah kulit cerah, ibu kulit cerah, dia kulit cerah, tiba-tiba kakak dia kulit gelap. Kenapa? Logik ke tak? Mari kita tengok sama-sama. Dari manakah Alisha mendapat ciri warna kulit yang gelap? Jangan lupa, anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunannya. Untuk memahami situasi ini, mari kita lihat atuk dan nenek Alisha. Datuk Alisha sebelah ayah memiliki warna kulit yang cerah. Neneknya juga memiliki warna kulit yang cerah. Perhatikan datuk dan nenek sebelah ibu. Datuk Alisha memiliki warna kulit yang gelap, manakala nenek sebelah ibu Alisha memiliki warna kulit yang cerah. Jadi, kita dapat memahami bahawa Alisha mewarisi ciri warna kulit dari datuk sebelah ibunya. Inilah yang kita katakan anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunannya. Okey. Tadi sudah terjawab kan? Okey. Tadi Ali dia kulit cerah, ayah dia kulit cerah, ibu dia pun kulit cerah. Tiba-tiba kakak dia kulit gelap. Macam mana boleh tiba-tiba kakak dia kulit gelap? Sebab kakak dia mewarisi ciri daripada datuknya. Boleh jadi dia mewarisi ciri daripada moyang dia pun boleh jadi juga moyangnya. Jadi boleh berlaku dalam satu keluarga ni. Saya mohon awak mute kejap Okey, boleh jadi dalam keluarga awak awak tidak mewarisi ciri daripada ibu bapa awak, tapi awak mewarisi ciri daripada atuk awak ataupun nenek awak ataupun daripada moyang awak. Boleh jadi. Okey. Tidak semestinya daripada ibu atau ayah sahaja. Jadi, kita dapat memahami bahawa Alisha anak Sekarang, mari kita sambung objektif yang kelima, iaitu contoh-contoh ciri pewarisan. Okey, dalam contoh-contoh ciri pewarisan ni adalah apakah ciri-ciri, ialah ciri-ciri yang kita dapat warisi daripada ibu bapa ataupun atuk kita ataupun nenek kita. Okey, macam tadi dalam kes Ali dengan Alisha tadi, dia mewarisi ciri-ciri warna kulit. Okay, jadi selain daripada warna kulit, apa lagi yang boleh diwarisi? Apa lagi yang boleh diturunkan kepada generasi kita akan datang? Pewarisan yang pertama adalah warna kulit. Manusia dilahirkan dengan warna kulit yang berbeza. Ada yang kulit cerah, ada yang kulit gelap, ada yang kulit putih kemerah-merahan, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang.
Mereka Okey, manusia dilahirkan dengan warna kulit yang berbeza. Okey, saya gelap sedikit bukan sebab saya gelap sebab saya kena matahari. Saya kena sunburn. Saya dulu putih. Okey, sekarang ni saya nampak gelap sebab saya kena sunburn. Okey, tapi poin saya adalah setiap manusia mempunyai warna kulit yang berbeza. Alright. memiliki warna kulit daripada ibu, bapa atau keturunan mereka. Ciri pewarisan yang kedua ialah bentuk muka. Ciri yang kedua adalah bentuk muka. Okey, bentuk muka awak tu awak tengok kat cermin muka awak tu petak ke, bulat ke, lonjong ke. Awak ikut siapa? Ikut ayah ke, ikut mak ke? Contohnya awak tengok muka awak, muka saya bulat lah ataupun muka saya lonjong lah. Lepas tu awak tengok muka mak awak, samalah lonjong. Maksudnya awak ikut muka mak awak lah. Kita dilahirkan mempunyai bentuk muka yang berbeza-beza. Bentuk muka ini seperti segitiga, bujur, bulat, lonjong, seperti bentuk berlian, empat segi dan seperti bentuk jantung. Kita milikinya dan warisinya daripada keluarga kita. Contoh ciri pewarisan seterusnya ialah bentuk mata. Manusia memiliki bentuk mata yang berbeza-beza. Ada yang sepet. Lepas muka, mata pula. Okey, mata pun boleh diwarisi juga bentuk mata. Contohnya macam sepet, kecil, bunda, bulat. Kecil, bunda, bulat, mata yang besar dan sebagainya. Kita mewarisi daripada ibu, bapa dan keturunan kita. Kebanyakan manusia memiliki anak mata yang berwarna hitam. Bolehkah kamu perhatikan di manakah kedudukan anak mata? Ya, betul. Di tengah-tengah iris mata. Dia memiliki warna iris mata yang berbeza-beza. Di manakah kedudukan iris mata? Betul, di sekeliling anak mata. Warna iris mata juga adalah contoh ciri pewarisan yang kita warisi dari keluarga kita. Kita okey ni, warna iris mata pun boleh diwarisi. Kalau awak tengok, siapa dekat sini yang mata dia warna coklat ke, warna biru ke, itu dia berbeza sikit sebab kebanyakan orang Malaysia mata dia warna hitam. Kan? Tapi ada beberapa orang mata dia warna coklat ke. Itu maksudnya awak ikut pekat. ikut ibu ke ikut ayah. Cuba tengok mata Ibu. awak. Saya ikut ibu. Maksudnya hitam. hitam. Kita orang Malaysia memang hitam. Saya ikut keluarga saya. Kebanyakannya memang warna hitam. Siapa yang ada macam warna coklat ke, warna biru ke, mungkin dia ada darah-darah Keluarga saya ada coklat mata. mungkin ada darah-darah daripada mana tu? Daripada Portugis. Siapa tahu? Kan? Awak punya nenek moyang ke kan? Okey, tapi kebanyakan orang Malaysia berwarna hitam. Jadi maksudnya betul lah. Warna mata ni dia boleh diwarisi. Kemudian bila awak dah besar nanti, awak dah ada anak nanti, mata anak awak pun sama juga dengan warna mata awak. memiliki warna iris mata yang berbeza. Seterusnya, contoh ciri pewarisan bahagian rambut. Kita memiliki jenis rambut yang berbeza-beza. Ada manusia berambut lurus, ikan mayang, beralun dan kerinting. Selain itu, Okey, sebelum tu, rambut. Jenis rambut pun boleh juga diturunkan. Boleh juga diwarisi. Kalau ibu bapa kita rambut kerinting, kita pun mungkin ada rambut kerinting. Kalau ibu atau bapa kita rambut lurus, kita pun mungkin akan rambut lurus. Okey, tapi kalau ibu bapa kita rambut lurus, tiba-tiba kita rambut kerinting. Kenapa? Ibu bapa rambut lurus, Saya perak. tapi rambut kerinting. Kita rambut kerinting sebab kita mewarisi daripada datuk kita ke atau nenek kita ke. Okey. Saya Warna rambut pun perak. boleh juga. Warna rambut pun boleh juga. Warna perang ke, warna coklat-coklat sikit ke kan. Itu pun boleh diwarisi juga. Tapi siapa yang color rambut tu lain lah. Siapa yang inai ke siapa yang inai rambut tu lain. Itu dibuat sendiri. Ini betul-betul neutral punya. Memang lahir-lahir je rambut dah ni. Sedikit perang ataupun sedikit perang lagi apa? Coklat. Okay, kita teruskan. rambut. Kita memiliki jenis rambut yang berbeza-beza. Ada manusia berambut lurus, ikan mayang, beralun dan kerinting. Selain itu,
Bentuk telinga, bentuk mulut dan bentuk hidung juga adalah contoh ciri pewarisan yang kita perolehi dari keluarga kita. Sekarang, mari kita menjalankan aktiviti ini. Cikgu ada 4 keping gambar bapa di mana Mei Ling, Musa, Mala dan Michael mencari bapa mereka. Bolehkah kamu padankan gambar bapa dan gambar anak mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita haruslah memerhati ciri yang terdapat pada wajah bapa tersebut. Perhatikan wajah bapa yang pertama. Bapa ini memiliki warna kulit yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu cerah. Tetapi warna kulit ini tidak sama dengan warna kulit Mala. Ciri kedua, warna rambut yang hitam juga tidak sama dengan warna rambut Michael. Ciri yang ketiga iaitu bentuk mata bapa pertama juga tidak sama dengan bentuk mata yang ada pada Mei Ling. Tak sama. Jadi ini bukan ayah Mala, bukan ayah Michael, bukan ayah Mei Ling. Jadi orang lain lah. Sebab apa? Sebab warna kulit tak sama, warna rambut tak sama, bentuk mata pun tak sama. Jadi bukan ayah diorang. Jadi kemungkinan besar ketiga-tiga ini bukan anak kepada bapa yang pertama. Mari kita perhatikan pula Musa punya wajah. Musa memiliki warna kulit, warna rambut dan bentuk mata yang seakan-akan bapa pertama. Kemungkinan besar bapa pertama adalah bapa kepada Musa. Sebab apa? Sebab warna kulit dia sama, warna rambut dia sama, bentuk mata pun sama. Kemungkinan besar ini adalah bapa kepada Musa. Sekarang mari kita selesaikan tugasan ini. Gambar bapa yang pertama hampir mirip dengan wajah Musa. Masukkan ia dalam satu kumpulan warna yang sama. Kemungkinan besar bapa pertama adalah bapa Musa. Bapa kedua hampir sama dengan wajah Mala. Kemungkinan besar ia adalah bapa kepada Mala. Ciri yang terdapat pada bapa yang ketiga mirip ciri yang terdapat pada Michael. Manakala bapa yang keempat pula mirip wajah Mei Ling. Masukkan ia dalam satu gambar dan warna yang sama. Okey, selesai. Okey, jadi ini Musa, Musa dia ini bapanya. Kalau Mala, ini bapanya. Michael, ini bapanya. Tengok rambut, tengok warna rambut pun dah tahulah. Dah Mei Ling pula, ini bapanya. Tengok mata pun dah tahu, kan? Jadi kita boleh tahu ini anak siapa, ini ayah siapa melalui ciri-ciri yang telah pun diwarisi daripada ibu bapa tersebut. Sekarang mari kita lihat jawapannya. Adakah ia betul atau salah? Betul! Kamu sangat tepat dalam memadat dan memilih bapa yang tepat bagi Musa, Mala, Michael dan Mei Ling. Tahniah. Alhamdulillah, kita telah selesai contoh ciri pewarisan. Mari kita perhatikan tentang pembesaran dan pewarisan keluarga yang lain. Tada! Ini adalah keluarga Encik Malik dan Puan Siti. Mereka memiliki 2 orang anak perempuan iaitu Mira dan Mimi. Mari perhatikan ciri yang terdapat pada anak-anak mereka. Warna kulit Mira berbeza dengan warna kulit Mimi. Warna kulit Mira sedikit gelap berbanding Mimi. Ia iras warna kulit bapanya, Encik Malik. Ini bermakna Mira mewarisi ciri warna kulit daripada Encik Malik. Sekarang perhatikan pula warna kulit Mimi. Warna kulit Mimi adalah warna kulit yang cerah. Ia mirip warna kulit ibunya, Puan Siti. Ini bermakna Mimi mewarisi ciri warna kulit daripada ibunya, Puan Siti. Mereka mempunyai ciri warna kulit yang berbeza. Seterusnya mewarisi. Okey, ini keluarga Encik Encik Malik Encik Malik kan. Okey. Jadi ayah ni, Encik Malik ni dia sama warna kulit dengan Mira, anak dia yang pertama. Mimi ni pula anak bongsu dia sama warna kulit dengan maknya Puan Siti. Dalam satu keluarga tu mungkin awak menyerupai ayah, tapi adik awak menyerupai ibu. Dia boleh jadi macam itu.
Sebab itu adalah satu perwarisan. Mereka juga mempunyai 2 orang anak perempuan iaitu Irene dan Ivy. Okey, ini pula keluarga George. Kita dah boleh tengok dah mata dia. Siapa ikut siapa. Ivy ni ikut mata siapa. Irene ni nak ikut mata siapa. Ikut mata mak ke, ikut mata ibu, ayah ke. Mari kita tengok. Mari perhatikan ciri yang terdapat pada anak-anak mereka. Irene memiliki bentuk mata yang bundar. Tidak seperti adiknya Ivy yang memiliki bentuk mata yang sepet. Bentuk mata Irene mirip bentuk mata bapanya iaitu Encik George. Ini bermakna Irene mewarisi ciri bentuk mata dari bapanya Encik George. Bentuk mata Ivy pula sepet. Ia mirip bentuk mata ibunya Yunzi. Ini bermakna Ivy mewarisi ciri bentuk mata dari ibunya. Keluarga ini memiliki ciri bentuk mata yang berbeza. Seterusnya, keluarga Encik Thomas dan Puan Luna. Mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Thor dan seorang anak perempuan bernama Lily. Perhatikan ciri terhadap anak mereka. Okey, ini keluarga Thomas. Ini pula lain-lain warna rambut. Warna rambut anak lelaki mereka, Thor, berwarna coklat keperangan. Ia tidak sama dengan warna rambut Lily. Thor memiliki warna rambut seperti ibunya, Puan Luna. Ini bermaksud Thor mewarisi ciri warna rambut daripada ibunya, Puan Luna. Sekarang perhatikan pula warna rambut Lily. Warna rambut Lily yang hitam sama seperti warna rambut Encik Thomas. Okey, jadi Lily sama dengan Thomas. Yang anak lelaki dia pula sama rambut dengan mak dia. Okey, warna rambut pun sama juga. Dalam satu keluarga mungkin ada yang berbeza-beza. Tapi mesti ada berkaitan lah. Kalau mak dengan anak lelaki, perempuan dengan ayah dan sebagainya. Okey, jadi selesailah sudah video. Mari kita ulang kaji balik. Mari kita tengok balik rumusannya. Okey. Jadi tadi kita telah pun menonton video mengenai perwarisan manusia. Kita telah belajar bahawa kita mewarisi ciri daripada tak semestinya ayah atau ibu saja, kita juga akan mewarisi ciri daripada ayah, ibu, nenek dan datuk ataupun keturunan kita, iaitu moyang-moyang kita yang terdahulu. Boleh jadi juga. Okay, kemudian kita dah belajar ciri-ciri yang boleh diwarisi. Tadi kita dah tengok rambut, bentuk rambut, kerinting ke, lurus ke, warna rambut, perang, hitam, itu semua boleh diwarisi. Okey, kemudian muka pula, bentuk muka, petak ke, bulat ke, lonjong ke, itu pun boleh diwarisi. Kemudian mata juga boleh diwarisi. Bentuk mata, sepet ke, bundar ke, bulat ke, kemudian warna mata, hitam, coklat, biru, warna kulit pun boleh diwarisi, gelap ke, cerah ke. Ni, rajin. Rajin boleh diwarisi ke? Contohnya kalau ibu ataupun ayah awak rajin, jadi adakah awak akan automatik jadi rajin juga? Tak. Rajin tidak boleh diwarisi. Rajin kita kena berusaha sendiri. Baru kita boleh jadi rajin macam ibu dan ayah kita. Sama juga macam bijak. Contohnya kalau ibu awak ataupun ayah awak bijak, ibu dan ayah awak bijak, adakah awak akan automatik, ibu saya bijak, ayah saya bijak, saya pun bijak lah, mestilah saya bijak? Tak. Bijak dia kena usaha sendiri. Kita perlulah berusaha sendiri untuk menjadi bijak. Dengan cara apa? Dengan cara buat latihan, ulang kaji, baca buku, belajar dan sebagainya. Okey. Itulah dia topik pewarisan, sambungan daripada topik pembesaran pada minggu lepas. Okey, jadi siapa yang ada soalan boleh buka mikrofon untuk tanya saya soalan. Saya buka pada soalan sebelum kita buat latihan. Siapa ada soalan? Okey, siapa ada soalan mengenai pewarisan?
Okay, kalau tak ada soalan giling. Kalau tak ada soalan giling. Okay, kalau tak ada soalan, okay, baiklah, mari kita buat latihan. Kau tutup video, kau tutup ni. Soalan. Okay, mari kita buat latihan sama-sama. Saya besarkan. Nak besarkan ni. Buku surat berapa? Bukan. Ini tak ada dalam buku. Berapa? Ini tiada dalam buku. Awak tengok dekat skrin je. Surat berapa? Okay. Apa yang saya sedang tunjukkan sekarang ni tak ada dalam buku awak. Awak cuma tengok dekat skrin saja. Okey. Okay, baik. Soalannya adalah padankan anak dengan ibu atau bapa yang betul. Okay. Mama, buku berapa? Cikgu Sahih, buku surat berapa? Okay. Apa yang awak tak nampak dekat dalam skrin awak ni tiada dalam buku. Latihan ni saya tunjukkan dalam handphone saja. Ada dalam buku Cikgu, buku surat berapa? Tiada dalam buku. Awak tengok dekat handphone saja. Ataupun laptop awak ataupun komputer awak. Okey, tak ada dalam buku. Saya tengok buku. Okey, baik. Jadi soalan dia yang tak ada dalam buku ni, yang awak tengok dekat skrin ni. Soalan adalah padankan anak dengan ibu atau bapa yang betul. Okey, yang pertama ni awak tengok anak-anak awak. Mana bapa ataupun ibu dia? Saya boleh tahu. Kalau boleh tahu saya. Satu bukti A ke, B ke, C ke, D ke. Awak tengok kulit, tengok rambut dia, tengok mata dia. Kata bang. Ibu, kena salin ke? Ya, tak boleh salin. Ha? Perlu salin. Kena salin? Tak perlu salin. Jangan salin. Jangan salin. Awak tengok je. Okay, yang pertama tadi. Yang mana satu? Tengok warna kulit. Tengok warna kulit, warna rambut dia. Bentuk rambut dia. Tengok mata dia. Mana satu? Kita tak keluar. Bagus stop. Okay. Ada. Okey. Jadi, okey, yang pertama tengok mata dia. Tengok mata, mana satu mata dia. Sekarang ni ada dua je. Sama ada ini. Sama ada ini. Ataupun yang ini. Okay, jadi yang mana satu? Yang bawah. Yang bawah? Kenapa yang bawah? Saya tengok mata dia. Kenapa awak kata yang bawah? Kalau yang ni salah sebab warna rambut dia tak sama. Macam sama. Sorry, yang ni. Atas. Sebab rambut dia. Ini rambut dia tak sama kan? Atas. Warna Atas. rambut dia kan? Atas, yang atas. Atas Yang dia? atas. Okay, baik. Atas. Atas. Yang Atas. atas. Okay, yang Atas. nombor dia. Atas. Okay, yang nombor dua. Nombor dua, awak tengok rambut dia. Tengok rambut, tengok mata. Tengok rambut dan mata. Nombor 2 dekat nombor 4. Dia ke yang keempat? 1, 2, 3, 4. Ni. Nombor 2. Eh, Nombor ke- 2. Okay, nombor 2 Yang nombor 2 juga.
Tapi mata dia betul lah kot, semburu. Ketiga. Okey, yang ketiga tu yang mana? Yang ketiga ni senang. 4. Yang ketiga ni yang last. Sebab tengok warna rambut, warna kulit dia dan juga bentuk rambut dia dan warna rambut dia sama. Kat last. Bawah sekali. Ya, bawah sekali. Okey. Jadi tinggal 2 saja. Tinggal 2 anak dan 2 satu ibu dan satu bapa. Okey, yang nombor 4 ni warna kulit dia sama macam ni. Tiga. Okey. Dan yang terakhir Teacher. 4. Nombor 4. selesai. Tepukan untuk diri sendiri. Okey, tepukan yang paling kuat dengar sampai ke sekolah. Berikan tepukan untuk diri sendiri yang paling kuat dengar sampai sekolah. Tak dengar pun. Okey. Jadi selesailah sudah kita punya topik pewarisan manusia. Sebabkan hari ini adalah minggu Google kita yang terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa join Google Meet saya daripada minggu pertama sampai hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih. Diharapkan apa yang telah saya berikan ni awak dapat manfaatkan. Pastikan awak buat ulang kaji balik. Nanti naik sekolah saya nak tanya balik daripada awal. Okay, macam mana nak ulang kaji balik? Baca buku teks boleh, video boleh. Sabar nak tengok awak balik kat sekolah. Nak tengok balik tulisan awak tu. Boleh. Okey, baiklah. Kalau macam tu, sekiranya semua boleh. Boleh. Daripada saya pada Boleh. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa di sekolah. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.